Sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada semua yang sedang mengikuti kami di Facebook Live Institut Darul Ehsan secara langsung bersama dengan saya, moderator anda Hanif Ahmad, dan pastinya bukan di dalam rancangan fakta dan analisis, dan hari ini saya kembali untuk mengacarakan sebuah program yang dianjurkan di bawah Institut Darul Ehsan, iaitu Cafe Demokrasi. Dan pastinya kehadiran saya di sini bukanlah sebagai host yang tetap atau moderator yang tetap. Saya menggantikan moderator yang ditugaskan, tapi apapun pastinya kehadiran saya hari ini adalah untuk membicarakan topik yang telah ditetapkan, iaitu berkenaan dengan gangguan seksual, iaitu satu topik yang saya ingat sangat penting dan sangat panas dan sangat wajib diketahui dan ambil maklum oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan kenapa dibicarakan kalau dalam Cafe Demokrasi? Dan pastinya kita nak melihat bagaimana hak warga negara, baik lelaki, baik perempuan, orang tua, orang muda, kanak-kanak dan sebagainya, untuk mengetahui hak-hak mereka dan hak-hak demokrasi mereka, khususnya berkaitan dengan gangguan seksual. Dan pastinya bersama dengan saya pada hari ini adalah seorang orang yang tidak asing lah dengan saya. Saya ingat sepanjang COVID-19 berlaku semasa pandemik, beliau boleh dikatakan setiap minggu bersama dengan saya untuk kita membicarakan mengenai isu masyarakat, keluarga, anak-anak dan sebagainya semasa pandemik COVID-19. Dan hari ini sekali lagi kami diberikan peluang untuk bersama dalam Cafe Demokrasi, dan ini adalah satu penghormatan buat saya bersama dengan Puan Fadhina Siddiq. Siapa lagi kalau tak kenal Puan Fadhina Siddiq yang sentiasa bersama. Cuma beza arenanya adalah di Cafe Demokrasi. Apa khabar Puan Fadhina, sihat? Alhamdulillah sihat. Anip macam mana? Okey? Alhamdulillah sihat Puan Fadhina. Nampaknya lama kita tak jumpa Puan Fadhina sejak pandemik ni. Fakta dan analisis semakin baik. Sudah tidak ada fakta dan untuk dianalisa lagi. Masih ada fakta dan analisa, cuma kurang isu untuk dibicarakan. Tapi hari ini kita diberi peluang untuk dipertemukan dalam Cafe Demokrasi untuk membicarakan topik yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur Puan Fadhina. Baik. Jadi sebelum saya lanjutkan perbincangan, sebelum saya ajukan apa-apa soalan, mungkin di awal ini mungkin kita boleh melihat tajuk yang kita bincangkan hari ini, iaitu berkenaan dengan menyikapi gangguan seksual rentas gender. Pasti ramai yang mempersoalkan apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual rentas gender ini. Banyak perkara yang kita boleh lihat. Nak pula berkaitan dengan perkara baru-baru ini apabila setengah pihak mengambil jalan untuk mendefinisikan, mentakrifkan gangguan seksual ini mengikut kefahaman mereka sendiri. Apabila berlakunya gangguan seksual, mangsa dengan pemangsa, yang disalahkan adalah mangsa itu sendiri yang menjadi gangguan seksual. Dan ini diberikan oleh pandangan ini diberikan oleh mereka-mereka yang ada nama, ada pengikutnya, dan lagi sedih ada pengikutnya yang menyokong apa yang dikatakan. Dan ini adalah satu tarifan yang sangat kurang baik dan sebagainya. Jadi mungkin di awal ini Puan Fadhina, kalau boleh Puan Fadhina memberikan definisi secara yang tepat, definisi yang secara adil berkenaan apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual ini. Nak pula gangguan seksual ini sekarang boleh saya katakan sebagai fenomena negatif yang sangat mekar dalam masyarakat, baik di tempat kerja, baik di sekolah, dalam masyarakat, di merata-rata berlakunya gangguan seksual ini. Dia adalah satu fenomena negatif yang saya cakap, yang boleh saya katakan sangat boleh katakan ada setiap hari berlaku gangguan seksual ini. Jadi di awal ini Puan Fadhina, lontaran awal saya, mungkin Puan Fadhina boleh memberikan definisi secara jelas dan tepat yang boleh difahami secara jelas apa itu gangguan seksual. Silakan Puan Fadhina. Baik, terima kasih Anip, dan selamat malam pada semua penonton yang sedang menonton Cafe Demokrasi. Isu ini saya perlu tegaskan bahawa gangguan seksual ini adalah satu kita panggil satu keadaan yang sangat pervasif lah, ya. Dia berlaku macam mana Anip sebut tadi, berlaku di mana-mana. Yang keduanya saya juga nak tekankan berkaitan dengan apabila kita bercakap tentang jenayah-jenayah yang berkaitan dengan jenayah seksual ini, gangguan seksual adalah salah satu daripada dalam kerangka perbincangan ataupun diskusi jenayah berkaitan dengan jenayah seksual. Kita ada banyak perbincangan berkaitan dengan jenayah seksual, tetapi kerangka seksual harassment ini kena difahami dalam konteks pertama, gangguan seksual ini adalah perbuatan yang disengajakan. Ya, ni memang sengaja orang nak mengganggu seseorang secara seksual. Jadi memang ada intention, memang ada niat, dan memang dalam keadaan berniat jahat.
Yang kedua, gangguan seksual ini juga boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, sama ada secara lisan, secara verbal, secara sentuhan, ataupun menayangkan gambar-gambar yang tidak sesuai dan secara spesifik ni pornografi lah kepada rakan wanita ataupun rakan lelaki, dan ia juga boleh berlaku dalam bentuk cat wrestling, period, itu adalah gangguan seksual. Jadi definisi gangguan seksual secara ringkasnya juga melibatkan perasaan seseorang yang tidak selesa lah, apabila dilontarkan ataupun ditujukan gangguan-gangguan tersebut menyebabkan seseorang itu merasa tidak selesa. Dan gangguan seksual di Malaysia ini, Anip, kita dapati semakin meningkat. In fact, ia juga berlaku pada orang lelaki. Dalam satu kajian ataupun laporan oleh PDRM tahun 2018, if I'm not mistaken, daripada 1,000 lebih laporan berkaitan dengan gangguan seksual ini, terdapat 200 lebih laporan daripada kaum lelaki yang diganggu secara seksual. Jadi kita kena ingat, yang pertama sekali, tiada siapa dan tidak ada tempat yang immune dengan gangguan seksual ini, dan it happens everywhere, dan ia telah pun menyakiti ramai orang. Dan antara isu-isu yang menyebabkan juga berlaku gangguan ini secara kita lihat secara masif dan terbuka adalah kerana juga berlaku yang kita panggil sebagai gender inequality, apabila power relation ataupun keseimbangan kuasa di antara lelaki dan wanita ini tidak sama, menyebabkan wanita ini sering dilihat sebagai objek, wanita ini sering dilihat sebagai kita panggil sebagai orang yang ataupun komuniti yang mudah ditindas dan sebagainya. Jadi kalau beginilah ketidakseimbangan yang terus berlaku, gender inequality yang terus berlaku dalam masyarakat, maknanya memang sampai bila-bila lah kedudukan lelaki dan wanita ini tidak akan sama. Jadi kita mesti ada clear understanding, kefahaman yang jelas mengapa ia berlaku, bagaimana ia berlaku, dan kita kena ingat ia tidak ada tempat yang immune, ia berlaku di mana-mana sahaja. So kenapa ia berlaku dalam keadaan benda ini sudah kita tahu sexual harassment adalah satu perkara yang illegal, ia adalah perkara yang seksis, tetapi ia tetap berlaku, dan inilah yang akan kita bincang dan perhalusi pada malam ini. Okey, baik. Terima kasih Puan Farina untuk definisi awal secara tuntas di sini, secara ringkas yang boleh saya nyatakan di sini untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti kami di Facebook Institut Rodesan adalah apabila yang dikatakan mengenai gangguan seksual ini apabila anda diganggu oleh gender yang berlainan, ataupun sekarang ini gender yang sama itu pun boleh jadi isu apabila anda diganggu oleh gender orang lain mengganggu anda dalam keadaan anda tidak merasa selesa. Jadi itu adalah yang boleh dikatakan sebagai gangguan seksual. Maknanya sekecil-kecil perkara apa yang dikatakan oleh Puan Farina, sehingga kalau piwit tu pun adalah gangguan seksual kalau anda tidak merasa selesa. Jadi kena jelas mengenai gangguan seksual. Jadi Puan Farina, sebelum saya lanjutkan lagi, berkenaan dengan yang Puan Farina sebut berkenaan dengan ada lelaki yang terkena gangguan seksual, saya sempat membaca beberapa artikel daripada akhbar, dan yang terjadi adalah 14 Februari 2020 di Sungai Petani, 2,257 lelaki menjadi mangsa gangguan seksual di Sungai Petani. Akhbar 14 Februari 2020, berita harian. Dan di sini nak menyatakan, macam saya sebut, dia tak mengira gender. Boleh jadi lelaki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki, lelaki kepada lelaki, perempuan kepada perempuan. Jadi dalam isu ini, bagaimana kita nak melihat ini sebagai hak sebagai seorang warga negara dalam nak menuntut hak, contoh bagaimana kadang-kadang lelaki nak buat laporan kata kena gangguan seksual, ada tempat saya yakin dan percaya mungkin macam kenapalah kau, itu pun nak jadi isu. Dia mungkin ada setengah pihak yang memandang remeh perkara ini. Jadi mungkin boleh Puan Farina kongsikan di sini sebagai hak sebagai warga negara untuk menghadapi isu gangguan seksual ini. Silakan Puan Farina. Okey, terima kasih Anip. Sebelum saya ulas berkaitan dengan nampak Anip berminat kenapa lelaki pula yang menjadi mangsa keganasan, mangsa sexual harassment atau gangguan seksual ini, saya nak kongsi dulu betapa banyaknya sebenarnya research tentang gangguan seksual ini, the root cause, apa yang menyebabkan ia terjadi dan kenapa ia masih terus terjadi. Sebenarnya banyak sangat research yang telah pun dibuat oleh pakar-pakar yang berkaitan. Tetapi saya
saya nak mulakan secara umum supaya kefahaman kita kena jelas bahawa gangguan seksual ini efek dan kesannya kepada mangsa dari segi traumatized adalah sama, mangsa ini yang perlu dibela dan diberikan perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan mangsa sexual harassment, gangguan seksual ini masih lagi wanita, dan ia terus menjadi isu di peringkat organisasi, malah di peringkat kongres yang tertinggi pun, Sebab itu saya nak kata dalam kita melihat isu gangguan seksual ini ada 3 perkara yang sangat penting, Anip. Pertama adalah male dominated ataupun kita panggil organisation, maknanya organisasi yang didominasi oleh lelaki. Yang kedua adalah super hierarchy, maknanya berlaku hierarchy yang tidak menyokong wanita berada di situ, dan hierarki itu sangat diverse, sehingga kan ramai yang tertindas di bawah hierarki itu. Dan ketiga adalah berkaitan dengan budaya permissive organisation ataupun budaya organisasi yang membenarkan bad behavior leads, maknanya membenarkan budaya buruk ini terus berlaku. Dia apabila kita bercakap tentang organisasi ni, Anip, kajian telah menunjukkan lebih ramai wanita berada dalam organisasi pembuat keputusan, lebih tinggi wanita, dan lebih ramai wanita yang ia akan menyebabkan power imbalance itu akan menjadi sama rata lah, maknanya equality berlaku di situ. Sebab itulah sangat penting wanita berada di pos tertinggi di mana-mana organisasi, kerana itulah yang akan menyebabkan sekurang-kurangnya ada isu-isu yang berkaitan dengan imbalance power, inequality boleh diselesaikan oleh wanita. Sebab itu kita tengok keadaan negara sekarang, Anip, kalau kerajaan yang lepas kita ada timbalan Perdana Menteri, that is the highest ranking wanita yang kita ada dalam negara. Tapi hari ini kita tak ada langsung timbalan Perdana Menteri pun tak ada. Jadi keputusan-keputusan yang menunjukkan wanita berada di pos yang paling tinggi boleh sedikit sebanyak memberikan kesan kepada culture ataupun budaya organisasi. Kita juga kena ambil perhatian apabila kebanyakan mangsa-mangsa ini ataupun kita panggil pemangsa, orang yang melakukan gangguan terhadap orang lain ini, mereka memegang kita panggil sebagai sama ada kuasa yang sangat besar ataupun kita panggil harasser in chief, ketua segala pengganggu ataupun yang memegang masa depan seseorang, sebagai contoh bos, sebagai contoh majikan, dan biasanya mangsa-mangsa ini adalah berada di sebagai orang-orang bawahan. Jadi kalau mereka ini memegang masa depan mangsa, memang it's hard to fight back, memang susah untuk kita lawan semula. Sebab itulah kita kena ada empati yang cukup tinggi dalam masyarakat sebagai ahli masyarakat untuk tidak menyalahkan mangsa. Setengah mangsa mengambil masa yang cukup lama untuk tampil ke hadapan. Ia tidak mudah. Proses trauma itu perlu dilalui terlebih dahulu. Mereka perlu pulih dahulu sekurang-kurangnya sebelum berani untuk membuat kenyataan ataupun membuat sebarang kita panggil sebagai tampil ke hadapan dan membuat aduan. Jadi Kak Fat sentuh tadi permissive organisation ini iaitu organisasi ataupun syarikat company hatta jemaah atau parti sekalipun yang membenarkan gejala ini terus berlaku. So kalau kita terus benarkan bad behavior ini berlaku, dia akan leads to more bad behavior. Sebab itulah different power level dia akan menyebabkan pemimpin yang ada kuasa membuat apa sahaja yang mereka mahu. Kita lihat ini dalam banyak organisasi yang berdepan dengan kes-kes sexual harassment ataupun gangguan seksual ini sangat menarik. Sebagai contoh Susan Fowler, seorang HR executive di syarikat Uber. Beliau telah berkali-kali membuat aduan kepada majikan iaitu Uber bahawa berlaku terlalu banyak gangguan seksual di syarikat tersebut di Uber, dan Uber mengambil masa yang terlalu lama untuk mengendalikan aduan Susan ini atas alasan
orang yang melakukan gangguan tersebut adalah top performer. Ya, so kita berhadapan dengan orang yang ada kuasa, orang yang ada reputasi. Ya, jadi implikasinya luar biasa. Sebaik sahaja mereka menerima dan mula mendengar aduan Susan. 20 orang dibuang daripada Uber atas alasan diskriminasi, atas alasan telah melakukan harassment dan juga bersikap seksis terhadap pekerja Uber. Satu lagi insiden yang berlaku adalah terhadap syarikat 21st Century Fox, ya, apabila Brian O'Reilly masih terus menerima kontrak sehingga 25 million, ya, sedangkan beliau sedang berdepan dengan isu-isu dan kes-kes gangguan seksual di 21st Century Fox, ya. Tetapi apa yang berlaku apabila kes ini didedahkan kepada masyarakat, dua orang, ya, top post di 21st Century Fox termasuk CEO-nya telah pun meletakkan jawatan dan mengakui bahawa berlaku keganasan ataupun secara gangguan seksual telah berlaku dalam syarikat tersebut. Ini impak yang cukup besar apabila leadership mengambil position untuk menyatakan pendirian berkaitan dengan gangguan seksual. Ini sangat penting. So dalam gangguan seksual ini ada isu power, ada isu leadership. So kalau dua ini, ya, kita boleh berdiri, sebab tu tajuk hari ini kita pilih menyikapi bagaimana kita nak bersikap, ya. So selepas ni Kak Fad akan kongsikan pula bagaimana apa yang kita boleh buat sebagai individu dan apa kita boleh buat sebagai pemimpin. Okey, baik, terima kasih Puan Farina untuk soalan yang telah dijawab. Jadi rentetan daripada power and leadership itu tadi, dan Kak Fah pada sebut mengenai apabila di Malaysia kita the highest ranking timbalan Perdana Menteri itu adalah seorang wanita, dan ini adalah membawa kepada soalan saya yang berikutnya mengenai leadership dan juga position ini apabila timbalan Perdana Menteri kita, mantan timbalan Perdana Menteri kita Datuk Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Kebajikan dan Masyarakat, dan juga timbalannya yang berhormat Hannah Yeoh yang telah bersama-sama, yang saya ingat telah mengembling tenaga, yang saya ingat telah menyatakan bahawasanya tahun 2020 adalah tahun di mana gangguan seksual ini menjadi tumpuan, iaitu untuk mengesyorkan RUU gangguan seksual ini dibentangkan, dan sepatutnya ia dibentangkan pada Mac yang lalu pada tahun 2020, ya, tapi malangnya berlakunya pandemik COVID-19 dan berlakunya perubahan kerajaan, dan saya lihat bagaimana komitmen dan juga komitednya kedua pemimpin kita dalam Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan dan Masyarakat ini berusaha untuk membantras gangguan seksual ini, dan seperti yang saya sebutkan, apabila kementerian ini memberitahu bahawa tahun 2020 adalah tahun akta gangguan seksual ini diberi tumpuan sepenuhnya, tapi malangnya berlaku pertukaran kerajaan, berlakunya pandemik COVID-19, perkara itu terbantutlah, sepatutnya dibentangkan pada Mac dan berlaku transisi kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Dan seperti yang kita bincangkan Kak Fad sepanjang tempoh COVID-19 ini, berlaku pandemik ini, setiap minggu kita berbicarakan mengenai isu keluarga, masalah, dan kita lihat ketumpuan kepada isu ini agak lemah daripada kementerian, tumpul berlaku di situ. Dan bagaimana Puan Farina nak melihat isu ini? Adakah syur RUU gangguan seksual ini akan terus dapat dijalankan? Adakah peranan Kementerian Wanita Pembangunan Masyarakat ini akan terus mampu untuk terus menyelamatkan isu-isu seperti ini? Dan itulah satu isu yang saya suka nak gambarkan, tapi itu yang terjadi sekarang ini. Ya, nampak Anip punya frustration itu Anip, ya. Itu Anip yang baru yang baru menyediakan sesi pada malam ini. Anip, bayangkanlah perjuangan berkaitan untuk kita mendapatkan kita ataupun membentangkan rang undang-undang berkaitan dengan gangguan seksual ini telah mengambil masa sehingga kini sudah hampir 10 tahun. Ya, kita tidak terbayang, ya, mengapa perjalanan sebuah rang undang-undang yang bersifat sangat kritikal dalam masyarakat, yang melibatkan menjaga maruah wanita dan semua ahli masyarakat ini, mengambil masa sehingga 10 tahun, ya, sebelum ia tampil dan didebatkan di parlimen. Okey,
kita terima kenyataan berlaku transisi, berlaku perubahan kepimpinan yang tidak bertanggungjawab ini, tetapi kita tidak boleh terus mengatakan bahawa rang undang-undang ini tidak boleh berjalan. Ya, kita sudah ada satu confirmation ataupun kita panggil sebagai garanti daripada menteri yang sedia ada bahawa sekurang-kurangnya selewanya ia akan didebatkan ataupun dibentangkan parlimen pada hujung tahun ini. Sekali lagi ia adalah berkisar tentang power dan leadership. Siapa yang nak bawa isu ini? Siapa yang nak ketuai isu dan mendebatkan rang undang-undang ini dengan penuh terhormat, ya, kerana ia melibatkan isu maqasid yang cukup besar, menjaga maruah manusia, meletakkan manusia ke tempat karamah insaniah yang sepatutnya. Jadi dalam kita bercakap tentang komitmen kita terhadap rang undang-undang ini, kita mesti juga melihat apakah peranan kita di peringkat pimpinan komuniti. Ya, maknanya Kak Fad sebagai aktivis, Anip sebagai barangkali berada di sebuah organisasi, apa yang kita boleh lakukan? Pertamanya kita punya kita panggil sebagai ekosistem, struktur organisasi kita harus berubah. More women should be in leadership. Lebih ramai wanita berada di leadership, kita ada equity untuk hold the position dan membuat keputusan, itu lebih baik. Ya, yang kedua adalah berkaitan dengan social pattern. Ya. Social pattern ini ya, kita lihat berdasarkan kajian menunjukkan bahawa 40 hingga 60% wanita menjadi mangsa gangguan seksual di tempat kerja. 40% to 60% bukanlah kita panggil sebagai kajian yang saja-saja, ya, tetapi ini adalah social pattern. Social pattern ini bermaksud isu ini sudah menjadi isu yang sistemik dalam masyarakat. Ya, maknanya masyarakat melihat wanita ini sebagai objek, wanita ini adalah, dan culture of bullies lah, ya, budaya membuli wanita ini sangat tinggi. So kalau ia telah menjadi satu isu yang sistemik, ya, yang telah menjadi social pattern dalam masyarakat, bermakna perjuangan kita bukan setakat rang undang-undang tetapi juga bercakap tentang merubah masyarakat. Bermula dengan merubah systemic issue dan social pattern ini. 40% to 60% bukan satu pengalaman yang kita panggil, kita boleh bangga tinggi, ya, tapi ini adalah kejadian yang menunjukkan bahawa ia berlaku dalam masyarakat secara normalisasi, telah dinormalisasikan gangguan seksual ini. Okey, dari segi leadership juga, ya, kita kena bercakap, pimpinan-pimpinan kita kena bercakap dengan lebih tegas. Saya Kak Fad sebenarnya sangat ralat melihat bagaimana pimpinan negara kita menyikapi isu gangguan seksual ini. Pertamanya, biasanya kalau ada isu-isu gangguan seksual ini, yang akan menyikapi ini adalah pimpinan-pimpinan wanita terlebih dahulu. Jarang sekali kita nak dengar pemimpin-pemimpin lelaki bercakap tentang gangguan seksual ini. Selalunya perempuan lah yang ditolak ke hadapan untuk mengeluarkan statement-statement sama ada bercakap dan melakukan teguran. Ya, jadi bila ada suara wanita yang vokal sikit, dah kita label pula, itulah dia feminis, itulah dia golongan-golongan liberal. Ya, ini tidak betul. Ya, itu menunjukkan bahawa teruknya social pattern kita ni dalam masyarakat bercakap tentang gangguan seksual ini, sehingga tidak ada suara daripada kepimpinan, leadership yang mahu bercakap. Leadership yang berani bercakap tentang gangguan seksual ini adalah pertama sekali apabila dia boleh melakukan clear definition tentang gangguan seksual. Dia tahu apabila berlaku satu insiden, this is gangguan seksual. Kita kena pertahankan maruah orang ini. Kita kena bersikap terhadap gangguan seksual ini. Kedua, bagaimana pemimpin ini membuat disciplinary action terhadap orang yang melakukan gangguan seksual ini. Ini masih dilihat dari segi tindakan dan juga keupayaan organisasi. Sebab itu di Malaysia ini, kenapa kita nak rang undang-undang ini segera, kerana pilihan hanya ada pada majikan, sama ada untuk menguatkuasakan, kita panggil sebagai garis panduan menangani gangguan seksual di tempat kerja. Itu sahaja protection yang ada sekarang. Sebab itu kita nak jadikan ia undang-undang supaya ia boleh berlaku adil kepada semua wanita, bukan sahaja di tempat kerja tetapi di semua tempat. Ya. Kemudian kita juga mesti sebagai
individu ni, ini kita bercakap tentang individu. Menyikapi pendirian kita sebagai individu ni juga sangat penting. Pertamanya, kita tidak boleh bersikap bahawa ia adalah benda yang normal. Gangguan seksual berlaku daripada sekolah, di universiti, di restoran, sehingga di pejabat-pejabat kerajaan maupun swasta. Ia berlaku dan ia telah menjadi satu proses normalisasi dalam masyarakat dan seolah-olah commonplace, tidak ada beza melakukan itu. Dan ia juga terjadi apabila tidak ada call out, kita panggil sebagai call out lah, misalnya apabila seorang kanak-kanak lelaki melakukan gangguan seksual di sekolah rendah, memegang tubuh mana-mana bahagian kanak-kanak perempuan, cikgu kena call that out, apabila berlaku di pejabat ni, apabila seorang pekerja lelaki melakukan sentuhan fizikal kepada seorang pekerja wanita, Anip, you should call that out, ataupun apabila seorang ahli parlimen bercakap ataupun menggunakan perkataan-perkataan seksis kepada ahli parlimen yang lain, ahli parlimen yang lain patut bangun dan call that out, tidak boleh mengambil sikap inilah normal dan menjadi passive bystander. Kita yang sebagai rakyat, sebagai warga sivil yang mempunyai sikap terhadap mana-mana yang kita panggil sebagai perbuatan yang jahat, Kafat gunakan jahat teruslah, ini adalah perbuatan yang sangat jahat dalam masyarakat, mesti menggunakan kuasa kita sebagai rakyat untuk membetulkan keadaan social pattern normalisasi ini. Pertama, gunakan kuasa kita sebagai consumer. Gunakan kuasa kita sebagai voting rights kita untuk memastikan leadership kita ini betul-betul boleh bercakap tentang gangguan seksual ini. Dan the power of stories, ini yang Kak Fah nak kongsi pada malam ni, the power of stories. Kisah-kisah ini mesti mendapat mandat daripada rakyat, bahawa inilah yang berlaku dalam masyarakat. Kita dah, Kak Fah dah sebut tadi, 40 to 60% wanita memang pernah menjadi mangsa gangguan seksual di tempat kerja. Kita dah sebut tadi, 40% to 60% ini adalah systemic issues. Ini adalah social pattern yang kita kena perangi. Sebab itulah kena ada keberanian untuk call that out. Selagi kita tidak bercakap, selagi kita tidak boleh bersikap dan mengambil pendekatan bahawa ini adalah perbuatan yang salah, ini mendiamkan diri dan tidak melakukan, kita panggil sebagai bystander intervention, ia akan terus menjadi perkara yang normal dalam masyarakat. So be a active bystander, nampak terus tegur, call that out. So jangan bagi ruang kepada perkara ini terus menjadi culture, budaya dan rooted dalam masyarakat. Okey, baik, terima kasih Puan Farina untuk satu penyelesaian yang cukup. Saya ingat memang jelas mula pada leadership hingga kepada community, hingga kepada individu, meliputi keseluruhan siapa sahaja yang ada di dalam muka bumi ini bertanggungjawab untuk sama-sama untuk menangani isu gangguan seksual ini. Dan saya ingat sangat-sangat penting adalah untuk membetulkan social pattern yang disebut oleh Puan Farina. Saya sangat tertarik mengenai social pattern itu. Apabila social pattern ini yang perlu dibetulkan, iaitu mindset yang ingin melihat gangguan seksual ini adalah selalu salah satu perkara yang normal. Itu adalah satu perkara yang salah dan itu perkara yang perlu diperbetulkan. Harus menggunakan, ialah melibatkan power, community, individu sendiri untuk sama-sama untuk menentang gangguan seksual ini, dilihat supaya menjadi perkara yang normal di dalam negara kita. Jadi Puan Farina, sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingin mengajak teman-teman rakan-rakan yang sedang mengikuti kami di siaran langsung di Facebook, boleh terus share dan kongsikan kepada rakan-rakan. Dan ini adalah tajuk yang penting dan ini adalah satu kupasan yang penting. Mungkin ada rakan-rakan yang tidak berkesempatan untuk menonton sekarang, mungkin boleh menonton selepas ini. Boleh kongsikan di Facebook anda untuk memastikan rakan-rakan di luar sana yang kurang awarenessnya, yang mungkin tak tahu apa sebenarnya yang dikatakan sebagai gangguan seksual ini. Mungkin ada yang di luar sana menjadi mangsa gangguan seksual tapi dia tak tahu macam mana nak halakan. Jadi boleh jadikan platform live ini untuk dia tonton, untuk dia kongsikan.
kepada mereka di Facebook. Dan jangan lupa kalau ada sebarang soalan boleh terus komen dan insyaAllah kita akan bacakan soalan dan mungkin Puan Fadina akan jawab. Jadi Puan Fadina, kita akan lanjutkan perbincangan ini lagi. Saya ada satu perkara yang menarik saya untuk bertanya apabila mengenai gangguan seksual ini, khususnya baru-baru ini Puan Fadina, saya selaku generasi milenium yang menggunakan Twitter. Saya tak cakap Puan Fadina tak menggunakan Twitter. Puan Fadina ada Twitter, tapi saya memang tak ada Twitter. Saya selaku pengguna Twitter yang agak ada seorang pengguna Twitter ini yang menyatakan dia adalah mangsa gangguan seksual. Dan ini adalah isunya apabila dia mengadu. Saya rasa ini adalah salah satu culture yang sangat salah, yang culture yang menjadikan apabila dia menjadi mangsa, apabila dia mengadu kepada orang lain, dia akan cakap, "Itulah kau peramah sangat. Itulah kau baik sangat dengan orang ni, baik sangat dengan orang tu." Culture yang di mana dia tak menyalahkan orang yang memberikan gangguan itu, tapi orang yang diganggu itu yang menjadi mangsa. Pemangsa tak disalahkan, mangsa disalahkan. Antara satu poin yang menarik saya dari pengguna Twitter ni menyatakan adalah sebab dia sikap riang dia, sikap gembira dia, mudah bergaul itu menjadi salah satu salah punca dia menjadi mangsa gangguan seksual. Bagaimana Puan Fadina nak melihat sikap ini? Kita nak melihat sikap gangguan seksual ini, bagaimana sikap masyarakat yang sebegini yang melihat sebab kau terlalu sporting tu sebab kau kena jadi bangsa gangguan seksual. Silakan Puan Fadina. Pertamanya ni sebab Kak Fad dah sentuh daripada awal, gangguan seksual ini adalah perbuatan yang disertai dengan niat jahat. Memang berniat untuk mengganggu dan memang berniat untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada orang lain. Ia tidak ada kaitan dengan sikap mangsa. Kerana kita telah pun membuktikan, kajian-kajian telah membuktikan, malah kes-kes mahkamah juga telah membuktikan bahawa mangsa ini tidak ada kaitan dengan pemakaian, sikap, keriangan dia, tidak ada kaitan dengan gangguan seksual. Tetapi yang menjadi punca terjadi gangguan seksual itu pertamanya adalah niat pemangsa itu sendiri yang memang berniat jahat. Yang kedua adalah bagaimana kita katakan sebagai power imbalance tadi, patriarkal lah ni. Dia lihat wanita ni macam mudah saja menjadi mangsa. Kita kena lihat ni, kebanyakan mangsa juga yang menjadi mangsa gangguan seksual ini juga ada juga isu-isu yang kita kena lihat secara terperinci, khususnya kerana mereka tidak boleh voice out suara mereka kerana mereka berada dalam sistem ataupun level masyarakat. Pertamanya yang tidak ada pendidikan, yang kedua adalah kerana miskin. Jujurnya Kak Fad deal hampir setiap hari dengan golongan rentan, khususnya kanak-kanak. Contoh kanak-kanak yang rentan, dalam golongan rentan ini, yang miskin ini, yang mana hak mereka untuk misalnya mendapatkan akses keadilan cukup susahnya. Kerana itu setiap ahli masyarakat kena memainkan peranan menjadi voice, menjadi suara kepada mereka yang tertindas. Itulah tujuan kita, menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin komuniti, untuk menjadi suara kepada mereka yang tidak boleh bersuara. Baik, kembali kepada naratif itu tadi. Kenapa naratif itu wujud? Kenapa masih menyalahkan pakaian, menyalahkan sikap, menyalahkan perwatakan, menyalahkan pemakaian, menyalahkan senyum, itu semua adalah systemic issues dalam masyarakat, rooted. Maknanya kita ini sedang melahirkan antara lain adalah victim blaming, masyarakat yang victim blaming. Semua salah mangsa, sebab kau, pakaian kau, suara kau, macam tu. Yang kedua, kita juga melahirkan ramai enabler rapist, maknanya mereka-mereka yang berkemungkinan dan menggunakan situasi-situasi itu. Ada satu kes yang telah pun yang merujuk kepada kes gangguan seksual ini yang telah diputuskan di mahkamah. Ia melibatkan seorang wanita yang bertugas sebagai orang kanan di sebuah organisasi, dan beliau adalah seorang yang memakai pakaian muslimah, berhijab, tetapi culture office itu,
culture office itu ni adalah culture toxic, ya, yang menggunakan perkataan-perkataan, majikan yang menggunakan perkataan-perkataan yang menjurus kepada gangguan seksual, ya. Kadang-kadang ni kita tak perasan, ya, culture yang kita bentuk dalam masyarakat ini adalah culture gangguan seksual. Kita bergurau selalu, ya, bergurau Khamis malam Jumaat. Kita bergurau di pejabat, nak balik awal Khamis malam Jumaat. Kalau Kak Fat dengar and I'm rasa offended dengan itu, Kak Fat boleh lapor, ya, saya rasa sangat offended, ya, walaupun tak ada kaitan dengan saya, tapi saya rasa offended. Kena ingat, gangguan seksual ini bukan berlaku secara individu sahaja, ia boleh berlaku dalam kumpulan, ya. Katakanlah dalam kumpulan itu juga kita tengah meeting, tiba-tiba ada seorang bangun cakap, saya rasa nak berpoligami lah, ya, tapi dia tujukan tu pada Kak Fat misalnya, ya, niat dia tu saya rasa saya dah cukup kota untuk poligami, but Kak Fat rasa offended, ya. So perkataan poligami, kalau Kak Fat rasa offended, itu sudah agak jadi gangguan, ya. Jadi kita kena berhati-hati, ya, sebab culture yang kita bentuk dalam office menggunakan perkataan-perkataan yang merujuk, yang mengganggu maruah seseorang itu sangat bahaya, ya. Dan culture inilah yang kita kena bersikap, kena ambil dan call that out, ya. Orang bergurau Khamis malam Jumaat, call that out, Anit, ya. Jangan bagi ruang untuk cipta dan semarakkan budaya tersebut. Sama juga kalau kita nampak seorang lelaki yang berpakaian kemas dan kita rasa kita nak tengok je dia hari tu, ya, maknanya dengan merenung dia ataupun kita puji dia, cantik baju Anip ni, walaupun tak berapa matching dengan suasana kat belakang tu, tapi cantik, ya. Tapi Anip rasa offended, macam kenapa puji-puji tak tentu pasal misalnya, ya. Sebab dalam kita pergi kepada elemen gangguan seksual ini, Anip, yang penting orang rasa offended, ya. Kalau dia rasa benda tu offended, ya, melibatkan maruah dia, sudah cukup untuk mengatakan ia adalah sejenis gangguan. Okey? Okey, baik. Terima kasih Puan Fadina untuk menjawab persoalan itu. Sebab saya menimbulkan persoalan itu kerana itulah yang diterima oleh masyarakat, khususnya generasi sekarang. Ialah apabila menggunakan Twitter ini, perkara-perkara itu terjadi. Dan berbalik kepada Twitter ni Puan Fadina, ini adalah salah satu perkara yang saya ingat agak remeh, dan ini perlu dijelaskan dan perlu difahami oleh semua, khususnya mereka yang mengikuti kita di Facebook ni Puan Fadina. Apabila yang dikatakan sebagai gangguan seksual ini bukanlah berupa daripada fizikal, macam kita berbincang dari tadi, adalah gangguan seksual yang bersifat di pejabat, di kedai makan, di sekolah, di rumah. Maknanya berlaku pertentangan, ada 2 pihak, 3 pihak dalam satu tempat. Dan bagaimana apabila yang dikatakan sebagai gangguan seksual di media sosial ni Puan Fadina? Ya, gangguan seksual di media sosial ni boleh berlaku secara jama'i, secara berjemaah, ya. Jadi berjemaah ini bukan saja untuk melakukan perkara-perkara baik, ya. Ada juga perkara-perkara yang buruk ini boleh dilakukan secara berjemaah, ya. Jadi sangat bahaya kerana media sosial ini adalah medium yang kita panggil sebagai medium yang bebas dan medium yang terbuka, ya. Jadi katakanlah, ya, apabila kita melihat seorang aktris ataupun seorang tokoh figura dalam masyarakat, ya, dan kita mula menaip, ya, perkataan-perkataan sebagai contoh sexual jokes, sexual commentaries, sexist statement, ya, itu juga, ya, boleh kita buat laporan polis kerana ia juga menunjukkan bahawa berlaku elemen-elemen gangguan tersebut, ya. Tapi kita kena betul-betul sedar dan notify keadaan tersebut. Anip, kita ada satu lagi kita panggil sebagai, selepas kita ada isu social pattern, ya, kita juga ada isu social progress, ya. Ini sangat penting. Selepas social pattern itu berlaku, ya, normalisasi gangguan seksual itu berlaku dalam masyarakat, kita kena ada social progress, dan social progress ini hanya akan berlaku apabila kita notify ataupun kita mengambil sikap dengan mengatakan what is wrong, ya, apa yang memang salah itu adalah salah. Sebab itu penting untuk kita menguasai semua naratif tentang gangguan seksual ini.
supaya kita pun ada rasa conviction untuk melakukan yang kita panggil sebagai social progress. Perjuangan, rakan-rakan kita aktivis melakukan perubahan, menuntut sebuah rang undang-undang sudah memakan masa begitu lama, 10 years, all in lah 10 years. Tetapi social progress ini sangat penting, kerana social progress ini akan support rang undang-undang ini. Tanpa social progress, rang undang-undang ini tidak bermakna. Sebab tidak ada tekanan, tidak ada pendirian, tidak ada bersikap, tidak ada kesedaran. Jadi social progress ini adalah perkara yang paling penting untuk kita bercakap dalam masyarakat, untuk mengatakan apa yang salah itu salah. Call that out sekali lagi, Anip. Itu yang sangat penting dan perlu berlaku dalam masyarakat. So naratif dalam social media ini perlu diperhatikan. So kalau berlaku, kita kena teruslah bercakap dan terus melakukan teguran di situ. For sure kita akan dikecam semula, tetapi itulah pendirian yang kita kena ambil. Kalau kita tidak bercakap pada hari ini, sangat sukar untuk kita melakukannya untuk tempoh yang akan datang. Okey, baik, terima kasih untuk Farina atas respon kepada soalan itu. Mungkin sebelum sudah tak sedar, dah sejam. Okey, jadi Puan Farina mungkin yang ini seperti biasa, ini adalah perkara macam Puan Farina sebut, perkara yang penting adalah power of stories itu sendiri dalam usaha untuk memastikan perkara-perkara seperti ini tidak lagi terus berlaku. Yang ini mungkin saya ingin mendapatkan respon daripada Puan Farina sendiri sebagai seorang peguam, seorang aktivis masyarakat. Pengalaman Puan Farina sendiri berhadapan dengan kes. Tadi Puan Farina ada sebut Puan Farina berhadapan dengan kes ini hampir setiap hari, dan pengalaman Puan Farina sendiri untuk menguruskan sebagai seorang peguam, untuk menguruskan kes gangguan seksual ini, bagaimana mangsa mendapat pembelaan, bagaimana yang melakukan gangguan seksual ini mendapat hukuman dan sebagainya. Mungkin ada kisah yang boleh dikongsikan di sini, pengalaman Puan Farina sendiri yang boleh dikongsikan kepada mereka yang menonton kita ni, Puan Farina, silakan. Pertamanya ni, sebagai ahli masyarakat, saya kira ini bukan isu saya dan perjuangan saya sahaja, tetapi ia mesti berlaku, macam saya sebut tadi, leadership dan juga individu. Dua perkara ini mesti berlaku serentak, leadership dan individu. Jadi dari segi pengalaman-pengalaman itu cukup banyak, kebanyakannya adalah sangat pedih dan sangat hibah untuk diceritakan dan dikongsikan, kerana kita tidak berada di tempat mereka sebagai mangsa. Itu yang pertama. Tetapi selalunya apa yang saya fokus adalah proses healing ataupun untuk overcome traumatize. Jadi biasanya saya akan tumpukan mangsa ini adalah kepada proses pemulihan terlebih dahulu. Yang kedua adalah memberikan pilihan undang-undang kepada mangsa. Ini sangat penting. Setengah mangsa tidak melihat proses undang-undang ini sebagai satu keutamaan, tetapi mereka ada prioriti lain ni. Kalau mereka miskin, mereka tidak ada pekerjaan, mereka tak sanggup nak buat ke depan dan lakukan kerana takut hilang pekerjaan. Apa pilihan yang mereka ada? Apa pilihan suara yang mereka ada melainkan mendiamkan diri dan melalui proses trauma itu berseorangan. Itu yang paling hibah, kerana isunya adalah mereka tidak ada pendidikan, mereka tidak ada kesedaran dan mereka membenarkan kejadian itu berlaku kerana mereka bukan berada di peringkat yang ada kuasa untuk mengubah dan menjadi suara yang didiamkan. Ini yang sangat kita risau, kerana gangguan seksual ini juga berlaku pada kanak-kanak. Berapa ramai kanak-kanak yang menjadi mangsa sehingga kini yang didiamkan, termasuk oleh ibu bapa. So ibu bapa kena berperanan, kena bercakap tentang gangguan seksual ini secara serius dengan anak-anak. Anak lelaki mesti diberitahu bahawa mereka tidak boleh melakukan ini dan ini kepada seorang gadis perempuan ataupun anak kecil perempuan yang lain. Jangan guna naratif boys will always be boys. Kenakalan lelaki itu adalah normalisasi. Tidak boleh ni. Kita tidak boleh benarkan itu berlaku dalam masyarakat, khususnya anak-anak kecil. Sebab itulah juga selepas ibu bapa, guru sangat penting. Proses pendidikan tentang maruah orang ini berlaku secara sosialisasinya berlaku di sekolah. Kerana mereka bercampur di sekolah.
kanak-kanak yang berdepan dengan gangguan seksual ini kadang-kadang dia tak tahu, dia ingat budak orang ejek dia aja, tetapi itu adalah sebenarnya kita panggil sebagai systemic issues lah yang berlaku di sekolah ini. Yang ketiga, mestilah juga kita melihat kepada pemimpin-pemimpin komuniti. Kadang-kadang kita rasa menyampah nak pergi mesyuarat-mesyuarat yang ada jokes, sexual jokes ini. To the extent, jokes ini juga dibuat oleh agamawan-agamawan, dibuat oleh orang-orang yang ada authority, oleh bos-bos dalam yang mempengerusikan mesyuarat. So selagi kita tidak ada kesedaran dan tidak boleh bercakap dan tidak ada social progress untuk melawan normalisasi yang telah pun budaya-budaya ini yang memang telah deep rooted dalam masyarakat kita, ia tidak akan berubah ni. Selagi itu jugalah maruah kita akan menjadi mainan sahaja, dan selagi itu jugalah tidak ada orang yang akan membela wanita. Tapi pengalaman Kak Fad melihat tumpuan kita selalunya adalah bukan sahaja kepada pembelaan terhadap mangsa, tetapi juga pendidikan kepada masyarakat. So mulai hari ini bagi mereka yang menonton siaran kita ni, kita mesti melihat perkara ini secara serius dan ingat, call that out. Maknanya kita kena bercakap, kena jadi active bystander, melakukan intervensi segera sebagai ahli komuniti, melakukan, menulis cerita, pengalaman, berdepan dengan isu-isu ini dengan lebih agresif. Dan jangan lupa, power dan leadership ini sangat membantu untuk kita meneruskan agenda khususnya berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan gangguan seksual. Okey, baik. Terima kasih Puan Fadina untuk soalan yang saya kemukakan sebentar tadi, berkongsi pengalaman apa yang telah Puan Fadina lalui. Mungkin ini adalah soalan yang terakhir, mungkin boleh Puan Fadina jawab dan juga boleh memberikan kesimpulan tajuk mengenai menyikapi gangguan seksual yang telah kita bicarakan secara panjang lebar pada hari ini. Mungkin ini adalah yang kalau boleh kita faham apabila berlaku gangguan seksual macam Puan Fadina sebut, berlakunya traumatized, dan ini adalah perkara yang sangat membawa kepada gangguan mental illness, berlaku kemurungan dan sebagainya. Kesan-kesan yang buruk ini terjadi kepada mereka yang menjadi mangsa dan sebagainya. Jadi mungkin Puan Fadina boleh tekankan lagi kepada mereka di luar sana kesan apabila berlakunya gangguan seksual ini terhadap mangsa, selain daripada mental illness dan sebagainya, apa yang terjadi, dan ini pastinya mengambil masa dan mengambil masa yang panjang untuk memulihkan mereka yang menjadi mangsa ni, Puan Fadina. Dan kesimpulan akhir mengenai tajuk yang telah kita bicarakan. Sebab tu daripada awal Kak Fad sebut my concern adalah mangsa, yang kedua adalah komiti yang telah pun berada ataupun telah dibina naratif culture rape ataupun victim blaming ini dalam masyarakat. Itu dua concern yang sangat besar. Betul kita ada implikasi yang cukup besar, tetapi masyarakat kita masih lagi tidak melihat bahawa kesan kepada mangsa ini sebagai kesan yang besar. Kita tidak bercakap tentang isu mental illness sahaja ni, ataupun trauma, ataupun anxiety, ataupun depression sahaja. Kita bercakap juga tentang attempted suicide. Kita juga bercakap tentang suicide yang sebenarnya berlaku apabila gangguan ini tidak ada mereka yang hentikan, ataupun mereka mangsa ini terus diganggu. So apa nilai nyawa kita ini sehingga kita boleh benarkan berlakunya gangguan-gangguan ini, tidak ada intervensi, tidak ada pendirian, tidak ada penegasan daripada leadership sehingga menyebabkan nyawa terkorban. Kak Fad ingat sudah banyak nyawa yang terkorban akibat bully dan juga komen-komen seksis dan juga gangguan-gangguan yang berupa gangguan-gangguan seksual ini. Ini tidak boleh dibenarkan dalam masyarakat sama sekali. So kesannya satu adalah kepada mangsa, maknanya kesan kita kena lihat secara keseluruhan, dan ia mengambil masa untuk mangsa untuk tampil ke hadapan, dan empati kita kena tinggi kepada mangsa. Ada setengah orang dia mengambil masa untuk membuat laporan. It's not easy, Hanif. It's not easy untuk come forward dan bercakap tentang maruah diri. Saya telah dicabuli, saya telah maruah saya telah dinoda. It's not easy, apatah lagi kalau lelaki yang menjadi mangsa sexual harassment. Sangat susah orang lelaki untuk bercakap. It take years, they took
lama kita ada mangsa-mangsa lelaki khususnya kanak-kanak yang sukar untuk bercakap tentang apa yang berlaku pada diri mereka, sehingga ada yang mengatakan bahawa itu rupanya mereka sangka adalah tanda kasih sayang seorang, misalnya sekiranya mereka telah pun diganggu oleh bapa saudara ataupun rakan mereka sendiri ataupun cikgu guru mereka sendiri yang melakukan gangguan seksual terhadap mereka, mereka sangka itu adalah tanda sayang. So kalau mangsa pun tak boleh differentiate antara gangguan dan rasa sayang, ini sangat bahaya. Ini bermakna advokasi kita tidak sampai dalam masyarakat. Ya. Yang kedua adalah community. Ya. Sebab tu Kakak tekankan banyak kali community ni kerana apa? Satu tadi kita dah sebut tentang social pattern, yang kedua social progress. Inilah yang kita kena tumpukan perhatian kita, kesannya kepada masyarakat. So rape jokes, sexual comment, bullies, pembulian-pembulian di alam cyber yang berkaitan dengan komen-komen harassment terhadap wanita ataupun barangkali juga kepada lelaki, ini berlaku kerana kita membenarkan ia berlaku. Kita tidak ada sikap untuk mengatakan tidak no ataupun menjadi bystander yang sangat-sangat pasif dan pesimis. Ya, itu tidak boleh berlaku ni. So my concern bukan saja mangsa tetapi juga community as a whole yang dibesarkan dengan naratif-naratif yang membenarkan culture ini terus berlaku. Okey, baik, terima kasih Puan Fadina untuk satu ulasan yang cukup baik berkenaan tajuk yang kita bincangkan hari itu, iaitu menyikapi gangguan seksual, rentas gender. Dan saya ingat banyak perkara yang telah dibincangkan, banyak perkara yang telah diketengahkan dan banyak perkara yang telah dicerahkan, dan saya berharap perkara ini sedikit sebanyak membantu mereka di luar sana untuk memahami dalam keadaan untuk bersikap yang bagaimana untuk memahamkan gangguan seksual ini. Dan saya ingat ini adalah sesi yang sangat baik yang telah dicerahkan oleh Puan Fadlina Siddiq tentang segala aspek berkenaan dengan gangguan seksual, bagaimana kita nak melihat perkara ini adalah bukan perkara yang sistemik, bukanlah perkara yang boleh dinormalisasikan. Ini adalah perkara yang serius, ini adalah perkara yang perlu diambil maklum oleh semua pihak. Ini bukan perkara yang main-main. Jika berlaku perkara ini, call out the issue. Itu yang paling penting, yang mungkin boleh saya highlightkan di sini. Dan saya perlu ketengahkan juga di sini apabila mereka yang di luar sana yang menjadi mangsa gangguan seksual, anda ada hak, anda ada tanggungjawab yang perlu dilunaskan, iaitu laporkan kepada mereka di luar sana, melaporkan kepada pihak berkuasa tentang gangguan yang telah anda alami, kerana ini yang telah dinyatakan di dalam bulan Februari oleh PDRM, sebanyak 80% wanita yang berhadapan dengan gangguan seksual tidak melakukan laporan, tidak memberi laporan kepada pihak berkuasa mengenai gangguan yang mereka alami. Dan pastinya yang boleh saya konklusikan di sini akan berbalik kepada pendidikan dan juga advokasi kita terhadap gangguan seksual ini, bermula daripada rumah, bermula daripada sekolah, komuniti, masyarakat, dan sampailah segenap mereka di luar sana bermainkan peranan untuk memastikan gangguan seksual ini leadership dan juga, ya betul, yang paling penting power and leadership. Maknanya bila ada power yang leader yang betul, memegang power yang betul di tempat yang betul, pasti perkara ini. Dan saya ingat perkara itu hampir terjadi, tapi kita berharapkan ianya dikembalikan semula berkenaan dengan power and leadership ini, leadership position yang dipegang oleh mereka yang berhak, mereka yang mampu, mereka yang kuat. Bukan berkenaan wanita saja yang boleh mengangkat gangguan seksual ini, tapi pastinya lelaki, mereka yang bertanggungjawab untuk mengangkat isu gangguan seksual ini. Asalkan setiap orang call out the issue. Dan saya ingat itu adalah satu topik, dan perkara yang paling penting adalah yang harus ditekankan oleh Puan Fadlina sebut banyak kali adalah call out the issue, no matter who you are, call that out the issue. No matter who you are, baik daripada pemimpin paling besar, pemimpin masyarakat, pemimpin komuniti, orang biasa, siapa pun yang memberi gangguan seksual kepada anda, tak kira lah bos, orang besar, orang kecil, anda ada hak untuk bersuara, call that out. Saya ingat itu sahaja. Terima kasih kepada Puan Fadlina untuk satu sesi Cafe Demokrasi. Terima kasih kerana menonton. Dan mereka yang telah menonton kita selama 1 jam ini, terima kasih kerana terus setia selama 1 jam untuk membicarakan bersama-sama perbincangan berkenaan dengan gangguan seksual ini. Terus kongsikan di laman Facebook Tuan-tuan dan Puan-puan. Kita pastikan lebih ramai lagi mempunyai kesedaran, dan ini adalah salah satu pendidikan dan advokasi kita kepada gangguan seksual. Sekali lagi ingin saya tekankan,
call that out. Sekian Cafe Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. taala wabarakatuh dan selamat malam. Call that out.